Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah PDPR hari ini Ustazah akan gantikan dengan sedikit taklimat mengenai pertandingan kalam Arabi bersempena Bulan Kesenian Islam di peringkat sekolah untuk tahun ini. Okey, baiklah. Kalam Arabi ialah pertandingan bicara Arab, di mana pertandingan ini dibuka khusus untuk semua murid dari tahun 1 sehingga tahun 6. Okey, pertandingan ini kamu boleh tengok 2.1 dan 2.2 kamu boleh baca. Untuk 2.3, pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat serta meningkatkan keyakinan diri murid melalui persembahan bicara mereka dalam keadaan santai, kreatif dan menarik perhatian dengan menggunakan medium bahasa Arab. Okey, faham tak? Untuk pertandingan ni kita akan cungkil bakat kamu. Mungkin ada antara kamu yang memang betul-betul minat dalam bahasa Arab. Mungkin dia minat tapi dia malu. Mungkin juga ada yang kurang minat tapi dia teringin. Jadi kamu boleh cuba untuk sertai pertandingan kalam Arabi dan boleh cuba record. Di rumah kamu tu record video cantik-cantik. Sekejap lagi saya akan terangkan tentang pemakaian. Kamu ada tajuk-tajuk yang boleh dipilih, ada di belakang nanti. Nanti saya akan terangkan juga. Pertandingan ni ada terma dan syarat. Apa terma dan syarat dia? Yang pertama, penyertaan terbuka kepada semua murid sekolah rendah. Kamulah dari tahun 1 sehingga tahun 6, lelaki dan perempuan kategori dia. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan kepada urus setiap peringkat sekolah masing-masing. Satu saja penyertaan. Kemudian semua rakaman penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal media sosial blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh pihak penganjur. Maksudnya lepas kamu dah record tu, jangan duk pergi upload lagi dekat Facebook ke Instagram ke, jangan lagi. Benda tu dia jadi sulit, jadi rahsia. Jadi antara kamu dan pihak penganjur saja, iaitu pihak sekolah lah. Sebelum dapat keputusan. Kemudian semua rakaman penyertaan yang diterima oleh pihak penganjur akan menjadi hak milik Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak penganjur berhak menggunakan rakaman video tersebut dalam apa jua bentuk tujuan. Mungkin ada program yang akan dijalankan oleh Bahagian Pendidikan Islam ni. Mungkin video kamu terpilih untuk jadikan contoh ke. Jadi dibenarkan. Kemudian pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan. Jadi kalau kamu langgar, contohnya kamu langgar terma dan syarat ni, nama kamu boleh dibatalkan. Jadi walaupun kamu buat kemas, kamu buat cantik-cantik, kamu lancak, tapi kamu dah langgar terma dan syarat, jadi terpaksa dibatalkan. Rugi kan? Kemudian setiap peserta perlu melengkapkan borang penyertaan secara dalam talian menggunakan aplikasi Google Form yang disediakan oleh urus setia di setiap peringkat dengan menyertakan item berikut. Kamu boleh tengoklah item 2.101 hingga 2.1014. Pastikan kamu lengkap semuanya. Kemudian, rakaman video persembahan perlu memenuhi kriteria berikut. Kamu boleh tengoklah kriteria dia apa. Contoh yang pertama, secara melintang. Pastikan kamu rakam telefon kamu melintangkan dia. Jangan bagi menegak. Kalau menegak, kita panggil istilah dia portrait. Tak mau. Kalau ada yang rakam portrait tu, mungkin video tu akan dibatalkan. Rakaman dia mestilah berkualiti tinggi. Durasi rakaman tidak melebihi 7 minit. Maksudnya kalau kamu buat 8 minit ke 9 minit, tak boleh lah. Kamu kena bajet. Kalau boleh, bawah 7 minit. Suara rakaman hendaklah asli tanpa unsur tambahan.
Maksudnya kamu tak guna apa-apa unsur tambahan seperti gema, lantunan dan seumpamanya. Dan suntingan audio dan video tidak dibenarkan. Jangan duk edit lebih-lebih. Suntingan latar belakang layar hijau tidak dibenarkan. Kalau kamu nak guna green screen kan, contohnya rumah dia tu ada green screen buat studio, tak boleh buat biasa je. Rakaman tidak boleh mengandungi pengenalan diri, sekolah, daerah atau negeri. Dalam rakaman tu janganlah duk pakai logo sekolah pula. Contoh pakai yang perempuan pakai tudung yang ada lencana sekolah tu, tak boleh lah. Penghantaran video hendaklah menggunakan platform dalam talian seperti Telegram, Google Drive, YouTube, BIP dan lain-lain. Seeloknya saya sarankan kamu hantar guna aplikasi ni lah, Telegram, Google Drive dan YouTube contoh. Jangan hantar ke WhatsApp. WhatsApp dia kadang video yang berat dia tak terima dan mungkin kualiti video tu akan crack. Faham tak? Kriteria di atas adalah bagi mengekalkan keaslian persembahan murid. Penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang terbaik. Contoh kamu nak guna mic kan, mikrofon, mic clip tu ke, boleh lah. Sebab nak pastikan tak ada gangguan suara lain, ada suara kamu yang jelas. Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna dan sopan, di mana peserta lelaki perlu berbaju kebangsaan yang lengkap lah. Contohnya dia kena pakai samping, lepas tu bersongkok hitam. Yang perempuan pula kena pakai baju kurung, bertudung yang sempurna dan sopan. Yang pastinya kamu menutup aurat lah. Tutup aurat. Sekarang ni kita tengok pula tajuk persembahan. Persembahan kalam Arabi. Memandangkan kita bermula dari tahun 1 sehingga 6, kamu boleh tengoklah sukatan ni ada dalam buku teks kamu. Semua tajuk ni ada dalam buku teks kamu. Untuk tahun 1, kamu kalau nak juga, kamu boleh maklum dekat ustazah, ataupun kamu ada abang atau kakak di rumah kan, boleh share, ambil dari buku abang atau kakak kamu. Tengok untuk tahun 6 dulu. Yang pertama, tajuk dia Biladi. Biladi maksud dia negara saya. Kamu boleh ceritalah apa-apa pasal negara kamu dalam masa 7 minit tu. Yang kedua, tajuk dia Al-Makulat wal Mashrubat. Makanan dan minuman. Kamu nak cerita kan makanan-makanan yang ada di Malaysia ataupun ada di negeri kamu sendiri. Minuman, contohnya dekat Perlis ataupun dekat Malaysia, ikutlah. Ataupun yang kamu suka ke, boleh cerita. Tengok dalam buku teks tahun 5. Yang ketiga, Haulal Madrasah. Haulal Madrasah. Untuk buku tahun 4. Maksudnya di sekeliling sekolah. Ada apa di sekeliling sekolah? Kamu boleh rujuk buku teks tahun 4. Nama 4, Az-Zaman. Az-Zaman ni ialah masa. Masa kamu boleh tengok dalam buku teks tahun 3. Dan tajuk kelima, Al-Adawatu Ad-Dirasa. Alatan-alatan sekolah. Alatan-alatan pembelajaran. Boleh tengoklah apa ada dalam buku teks tahun 2. Alatan apa? Qalamun. Apa lagi? Mirsamun. Boleh tengok buku teks tahun 2. Macam mana cara nak sampaikan kalam Arabi ni? Cuba tengok. Yang pertama, perkara yang dibenar dan tidak dibenar dalam penyampaian adalah seperti berikut. Yang pertama, peserta dibenarkan untuk menggunakan syair, gurindam, pantun, sajak atau nasyid, ala padang pasir atau kontemporari. Benda ni kamu boleh rujuk kepada YouTube lah. Kamu minta izin mak ayah kamu, minta mak ayah kamu buka untuk tengok contoh. Peserta tidak dibenarkan menggunakan sebarang alat sokongan. Peserta tidak dibenarkan mendapat sebarang tunjuk ajar atau bantuan dalam bentuk isyarat atau apa medium sekalipun semasa persembahan.
Contohnya kamu orang tengah rakam kamu ni, kamu pun duk tengok lah yang siapa-siapa je lah duk tunjuk kat belakang kamera tu kan, tak mau. Okey, setiap persembahan hendaklah mengandungi. Okey, yang pertama kamu kena bagi perhatian elok-elok ni. Yang pertama kamu kena lafaz salam dan salutasi. Salutasi ni kata perhargaan lah. Okey. Yang kedua, tajuk bicara dan pengenalan. Tajuk kamu tu biladi ke, al-makulat wal mashrubat ke. Okey. Isi yang sempurna huraiannya yang mengandungi. Okey, ni dalam apa yang kamu nak cakap nanti. Pertama kena ada isi kandungan, huraian isi, huraian lengkap, kamu bagi contoh, dalil atau kesan, dan yang terakhir ialah kesimpulan isi. Okey, kita tengok penilaian juri. Okey, yang ni juri ni yang akan bagi markah dekat persembahan kamu. Okey, setiap penyertaan akan melalui proses penilaian aspek berikut. Okey, cara penyampaian tu kamu dapat 40 markah. Okey, untuk isi kandungan, kamu dapat 30 markah, dan dari sudut bahasa kamu akan dapat 30 markah. Jadi total semua 100 markah. Keputusan panel juri adalah muktamad dan sebarang rayuan atau bantahan tidak akan dipertimbangkan. Okey, jelas nah? Okey, sekian saja daripada Ustazah. Okey, untuk sesiapa yang tidak faham ataupun ada sebarang masalah atau soalan, boleh lanjutkan di WhatsApp. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.